Lalu terus serentak melakukannya. Di fi'lihi. Okay, setakat ni faham? Okay, boleh ya? Wa mahalluha. Waktu dan mahallu tu artinya tempat. Nya. Tempatnya apa? Tempat niat. Niat tu kat mana tempat dia? Maksud ni. Wa mahalluha, dan tempatnya al-qalbu. Qalbu apa? Hati. Tempatnya dalam hati. Habis yang kita duduk sebut usalli fardu, itu bukan niat, itu dipanggil hudur niat. Atau maksud hudur tu maksudnya menghadirkan niat. Dia bukan niat, dia menghadirkan niat. Sebab tempat niat bukan di mulut, tempat niat di hati. Okay? Jadi bila di hati, dia tidak berlafaz, dia tak ada suara, dia cuma dalam hati je. Itu maksud niat. Jadi yang kita duk sebut selalu usalli fardu, usalli tu, itu bukan niat, itu menghadirkan niat. Yang kita baca nawaitul wudu'a apa semua tu, itu bukan niat, itu menghadirkan niat. Niat duduk dalam hati. Sebab dia kata sini wa mahalluha qalbu, dan tempat niat itu di dalam hati. Okay. Lagi wattalafuzu biha sunnah. Okay, nampak? Wattalafuzu tu makna melafazkannya. Dan melafazkannya, apa maksud lafaz? Maksud lafaz ada suara, ada sebutan. Yang mana? Yang kita baca tu lah usolli fardu. Yang kita sebut mulut tu, itu dipanggil talafuz, iaitu melafazkan. Iaitu dengan kata lain melafazkan dengan lidah ataupun lisan. Melafazkan biha, bi dengan ha-nya. Nya mana? Nya lafaz tadi lah. Nya niat tu. Melafazkan niat itu, dia kata sunnah. Apa sunnah? Sunat. Maknanya itu hukumnya sunat, bukan wajib. Yang wajibnya wa mahalluhal qalbu, di dalam hati. Yang dalam hati tu wajib, yang di mulut tu sunat. Jadi yang kita dah sebut usalli tu hukumnya sunat. Jadi kalau tak sebut, sah tak sembahyang? Orang tu dia masuk masjid, tak ada usalli, berdiri tegak, Allahu Akbar, sah tak solat? Sah kalau dia niat dalam takbir. Kalau dia tak niat dalam takbir, tak salah. Tapi kalau dia niat dalam takbir, sah. Dia kan tak usalli tu hukumnya sunat. Dia faham? Okay. Jadi kalau sunat boleh apa? Pahala dah. Jadi kalau nak pahala lebih, sebut juga. Jadi dengan sebut tu boleh pahala. Usalli fardu subhi ra'ataini makmuman lillahi ta'ala. Lepas tu Allahu Akbar, dalam tu masuk niat. Jadi yang wajib pun buat, yang sunat pun buat. Lagi bagus. Itu lebih afdal. Okay. Wa talaffuzu biha sunnah. Mentalafuz, yakni melafazkannya adalah sunat. Wa waqtuha, waktu dan waktu hanya, dan waktunya. Waktunya ni apa? Nya sunat, waktunya nya niat tu. Waktu niat itu, ini dia nak cerita pasal ambil wudu. Indah di sisi, indah tu di sisi atau ketika. Ghusli basuh, awali seawal-awal, juz'in juzuk, mina daripada, al-wajhi wajah. Dan waktunya ketika membasuh seawal-awal juzuk daripada wajah. Maksud seawal-awal juzuk, maknanya air pertama yang kena juzuk pada wajah, masa tu masuk niat. Juzuk pada wajah kat mana? Mana-mana, dahi ke, pipi ke, dagu ke, kok mana? Kita ambil uduk, air tu kena kat bahagian mana-mana bahagian muka, masa tu masuk niat. Terkena je, saja aku ambil uduk kerana Allah Ta'ala. Ada orang dia sapu dari atas, atas lah, dahi lah dulu. Ada orang dia sapu kok kanan, pipi, pipi dulu. Ada yang sapu kok bawah, dagu, dagu dulu. Ada yang sapu kok kiri. Ada yang sapu main kok tengah. Gitu. Ikut mandai. Pandai-pandai nak sapu kat mana.
Jangan sapu muka orang sudah. Muka kawan dia sapu. Muka dia lah. Okey, mana-mana kena je air, masa tu ni. Tapi jangan kita buat kalut, jangan kita buat orang cakap apa nak kena tepat. Dia ambil kan. Gigil lah tu. Kena pegang itu. Macam tu. Banyak saya tengok orang buat macam tu. Nah, dia kena tu pegang itu. Pecik muka macam tu. Nah, tak payah. Macam ni saja. Ambil sapu muka ni dan hati. Nama itu Rafa'al hadas ila aswadillahi ta'ala. Gosok muka tu, jangan angkat selagi tak rata. Okey? Boleh? Terus yang seterusnya, watartibu, dan tertib. Tertib artinya ikut urutan. An adalah bahawa, la tidak, yuqaddam, qaddam depan atau mendahulukan, tidak mendepankan atau tidak mendahulukan. Udwun, anggota yang nak dibasuh, ala udwin, atas anggota wuduk yang lain. Ini mudah ya. Maksudnya yang mana disebut dulu, yang tu basuh dulu, jangan melakau. Jadi dalilnya ikut mana? Ikut ayat Al-Quran. Fagsilu wujuhakum, Allah kata basuhlah muka, wa aydiyakum ilal marafiq. Kan? Lepas tu basuh kedua tangan, wamsahu bi ru'usikum, lepas tu sapu kepala. Lepas tu barulah basuh kaki. Jadi ikut urutan itulah dipanggil tertib. Selesai. Habis dah pasal ke-7. Dah balik. Kejapnya. Baru pasal 6. Oh, saya punya tulis 7. Tak apalah. Yang penting sama kan tajuk dia. Terus pergi ke bab seterusnya, iaitu bab air. Kita belajar bab air pula. Betul kan? Saya tak terlepas apa-apa kan? Betul kan? Bab seterusnya adalah bab air. Kita baca dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wal ma'u qalilun wa kathirun, al-qalilu ma dunal kullataini. Akthiru, yang sebenarnya fa'aktaro. Wal kathir, wal kathir, mana waw dia bilang wal kathir kullatani fa'aktarol qalilu yatanajjasu biwuku'in najasah fihi wa illam yataghayyar wal kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu. Situ. Apa maksudnya? Al-ma'u, al-ma' bahasa Arab, bahasa Melayu artinya air. Al-ma'u, air. Qalilun, sedikit. Air terbahagi kepada dua. Satu dipanggil air yang sedikit, qalil sedikit. Wa kathirun, banyak, kathir banyak. Jadi air ini terbahagi pada dua. Satu air yang sedikit, satu lagi air yang banyak. Okay. Kemudian lagi dia kata, fal qalilu, maka air yang sedikit, ma tidak, duna kurang, al kullataini, dua qalah. Kullataini maknanya dua kullah. Kita sebut qalah, sebenarnya bahasa Arab kullah, dua kullah. Air yang sedikit maksud ini sekali lagi.
dalam hukum fiqh ni, air dalam bab ambil wuduk, air terbahagi pada dua. Satu namanya air sedikit, satu namanya air banyak. Air qalil, air kasir. Apa maksud air sedikit? Air yang sedikit artinya madunal kullataini, iaitu air yang tidak cukup 2 kulah atau kurang daripada 2 kulah. Itu maksud dia. Okey. Okey, ukuran 2 kulah tu macam mana? Baik. Imam Abu Syuja' mengatakan 2 kulah adalah seberat 500 pound Baghdad. Menurut kaul pendapat yang asah, yakni asah maknanya lebih sahih, itulah 500 pound, ikut ukuran Baghdad. Tapi kita mana reti ni? Ia berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang mafhumnya, apabila air telah sampai 2 kulah dengan ukuran kulah orang Hajar. Hajar ni orang Mekah. Ia tidak boleh menjadi ia tidak boleh menjadi najis oleh apa-apa pun. Imam Syafi'i berkata, guruku Ibnu Juraij berkata, aku faham ukuran kulah hajar. Satu kulah hajar boleh memuatkan 2 kirbah. 2 kirbah ni, tahu tak kirbah tu apa? Pernah tengok tak cerita Arab? Dia naik unta, dia bawa bekal air. Yang bekal dia tu, bekas dia tu dibuat daripada kulit kambing. Kan? Dia macam bentuk beg tu. Tu panggil kirbah. Tempat mengisi air atau kantong air yang dibuat daripada kulit. Jadi 2 kulah ni, dia kata, Imam Syafi'i kata, 1 kulah bermaksud 2 kirbah. Jadi 1 kulah 2 beg kantung orang isi air tu. Jadi kalau 2 kulah, berapa kirbah? 4 kirbah. Itu satulah. Air yang dipahami oleh Imam Syafi'i daripada perkataan gurunya lebih sedikit adalah setengah kirbah. Itu seperti mana yang disebut dalam kitab Kifayatul Ahya. Ukuran 1 kirbah biasanya tidak lebih daripada 100 pound. Jika 1 kulah bersamaan dengan 2,5 kirbah, maka 2 kulah bersamaan dengan 5 kirbah. Sebab dilebihkan sedikit, 1 kulah itu bersama dengan 2,5 kirbah. Jadi 2,5 jadi 5. Jadi 5 kirbah. 5 kirbah bersamaan dengan 500 pound Iraq. Betul lah, tepat. Mengikut hitungan moden, ukuran 2 kulah adalah seperti berikut. Okey, kalau ukuran moden macam mana? Kalau bekas tu 4 segi, ukuran dia 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, 60 cm. Kalau bekas tu 4 segi, 60 cm, 60 cm, 60 cm. Ada waktu? Jadi sini 60 cm, panjang sini ke sini pun 60 cm, tinggi dia pun 60 cm. Dia macam kinetik sikit. Okey, itu kalau 4 segi. Kalau tabung silinder, kalau berbentuk macam tabung ini, tinggi dia 120 cm, jari dia ni 50 cm. Diameter 50 cm.
Kalau dari segi berat, kalau timbang, berat dia 192 kg. Berat air tu. Kalau ukuran tin minyak tanah, 13 tin. Dari kampung, apa ukur dengan minyak tanah, 13 tin. Baru jadi 2 balang. Bukan 1 balang, 2 balang. Kalau ukuran liter, 216 liter, 216. Itu mengikut Al-Faqih Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama yang alim di zaman kita hari ini. Di dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ada juga yang sebut 270 liter. Itu khilaf 216, 270. Pening lagi kan? Payah nak ukur macam mana Ustaz? Okey, tak apa, ada lagi. Mengikut ukuran setara tradisional yang lain, 2 belah sama juga dengan ukuran 1/4 zirah kali 1/4 zirah kali 1/4 zirah untuk panjang. 60 cm tu 1/4 zirah istilahnya. Zirah tu apa? Tak pernah dengar tak kata hasta. Hasta macam mana? Sini sampai sini. Tu. Jadi 1/4. Mana 1/4 hasta. Mana bukan tepat je ni, lebih sikit. Panjang dia macam ni, lebar dia macam ni, tinggi pun macam ni. Macam tu. Kalau yang 4 segi lah. Atau nak senang lagi, ni ulama ajar lagi dalam kitab-kitab yang lain. 1 hasta ditambah dengan 6 jari. Ni paling senang. 1 hasta 6 jari. 5 tambah 1 6. Ini lah 5. 5 panjang, 5 dalam, lebar dan panjang. 1 hasta 6 jari. Okey, boleh. Jadi sebenarnya 2 kolah tu besar ke kecil? Kecil je. Besar ni. Cuma panjang ni, lebar macam ni. Mana? Macam kotak besar ni. Tu je 2 kolah, bukan 1 kolah, 2 kolah. Bukan 2 kolah masjid tu. Jenuh kita. Itulah maksud 2 kolah. Jadi kalau kat rumah kita bekas air besen kita tu besar, sebenarnya dah memadai 2 kolah di situ. Tapi cek betul lah, kira balik. Kira dengan tangan kita tadi. Kalau betul, mana 2 kolah. Sebab tu kalau perasan orang dulu-dulu punya rumah, dia buat besar dia punya tempat nak takung air tu. Dia buat besar supaya cukup 2 kolah. Itu menunjukkan orang dulu mengaji. Orang sekarang tak mengaji. Orang dulu mengaji sampai buat rumah pun dikira ikut 2 kolah supaya senang nak ambil uduk. Jadi kalau air cukup 2 kolah, air uduk kita jatuh balik dalam kolah, boleh pakai lagi tak untuk ambil uduk? Boleh. Jadi tak jadi mustakmal. Yang jadi mustakmal kalau air tak cukup 2 kolah. Jadi senang, tak ada masalah. Jadi lepas ni kalau buat rumah, bekas takungan air tu buat lebih daripada 2 kolah. Mana lebih daripada kiraan tangan kita tadi. Bila lebih senanglah kerja kita. 3 kolah, 4 kolah tak apa. Yang penting lebih daripada 2 kolah. Okey. Boleh? Setakat ni. Nak lagi tak? Ya. Tin tu macam tin minyak tanah lah. Ya. Yalah. Tu. 40 sen. 14 tin. Dia kata 13. 13 tin minyak tanah 13.
Dia kadang-kadang benda macam tu dia khilaf 13 ke 14. Macam ni lah. Ada yang kata 216 liter, ada yang kata 270 liter. Sebab tu anda sebut tadi, biar lebih. Kita ambil yang maksimum, biar lebih. Okay. Lebih tak apa, jangan kurang. Kurang masalah. Okay, baik. Seterusnya, bila tu kan dua balah tu. Ada lagi soalan dalam dua balah? Jadi kita ada ilmu dah. Jadi kita nak buat rumah nanti, kita tahu macam mana nak buat. Bagi ada dua kolam, senang air kat rumah. Jadi kalau tiba-tiba air tak ada pun, kita boleh semayang lagi. Kerana air dalam kolam tu boleh buat ambil wuduk. Sebab cukup lebih daripada dua kolam. Jadi tak payah buang, tak payah bazir. Baik. Kemudian seterusnya, itu maksud air yang banyak. Air yang banyak ialah air yang sedikit. Air yang sedikit ialah air yang tak cukup dua kolam. Adapun air yang banyak, wal kathir. Wal kathir artinya air yang banyak. Air yang banyak ialah kullatani fa'aktaru. Kullatani maknanya air yang dua kolah fa'aktaru atau lebih. Air adalah air yang cukup dua kolah atau lebih. Maknanya ke atas, dua kolah dan ke atas, 3 kolah ke 4 kolah ke. Maknanya lebih daripada ukuran yang kita kira tadi. Sama ada ukurannya tepat atau lebih. Itu maksud air yang banyak. Okey, baik. Sekarang ni permasalahannya, apa kena-mengena dengan air sikit, air banyak? Sebab apa? Sebab air sikit hukum dia lain, air banyak hukum dia lain. Hukum apa? Hukum pada nak menentukan air tu jadi najis ke tak jadi najis. Okey. Gini, air yang sedikit dia kata, wal qalilu, dan air yang sedikit itu yatanajjasu, menjadi najis. Air sedikit itu menjadi najis biwuku'i, dengan sebab wuku'i, jatuh, waqa'a. Yang ni makna kata jatuh, dengan sebab jatuhnya apa? An-najasah, najis fihi, di dalamnya. Air yang sedikit, apa maksudnya tadi? Apa maksud air sedikit? Cuba ingat balik. Air yang kurang 2 kolah. Jadi ingat, air yang kurang 2 kolah, najis masuk dalam dia, automatik air tu jadi najis. Tak kiralah berubah warna ke tidak, bau ke tak bau, rasa ke tak rasa, tak kira. Contoh, air tu besar baldi je. Baldi tak cukup 2 kolah, sebab baldi ni kecil. Jatuh tahi cicak. Tahi cicak kecil juga, halus je tahi cicak tu. Jatuh dalam air, dalam baldi, tapi air dalam baldi tak berubah warna, sebab najis cicak kecil. Tapi air tu jadi najis ke tidak? Najis sebab kurang 2 kolah. Itu jawapannya. Bukan sebab air tu masuk najis tak, tapi sebab air tu kurang 2 kolah dan masuk najis. Kalau air lebih 2 kolah, lain pula hukum dia. Yang tu dulu, bagi faham dulu. Air sedikit menjadi najis, maka nama dia dalam bahasa Arab air mutan najis, nama dia. Sikit ini najis jatuh ke dalamnya, kan? Wa in lam yataghayyar, dan dia kata wa tu, dan itu jika lam tu tidak, lam tu maknanya tidak sama sekali, walaupun langsung tak, macam tu. Yataghayyar, mengubahnya. Walaupun air itu tidak berubah, air tu sedikit masuk najis, walaupun air itu tak berubah, maka tetap air itu jadi najis. Tak berubah di sini apa? 3 kriteria dia. Tak berubah rasa, tak berubah warna, dan tak berubah bau. Walaupun tak berubah, tetap najis sebab airnya sedikit. Okey. Air yang banyak pula, wal ma'ul kathir, wal ma'u, dan air, wa tudan, al ma'u air, al kathir banyak, dan air yang banyak pula. Apa maksud air banyak? Air yang lebih 2 kolah.
Okey, air lebih daripada kolam, hukum dia lain pula. Macam mana hukum dia? La, tidak. Yatanajjasu, tidak menjadi najis. Illa, melainkan. Iza, apabila. Taghayyara, berubah. Ta'muhu, rasanya. Au launuhu, laun artinya warna. Warnanya. Au tu atau warnanya. Au atau rihuhu, baunya. Okey. Jadi apa maksud? Air yang lebih 2 kolah tidak dikira najis dengan syarat air itu tidak berubah. Okey. Tetapi sekiranya air itu berubah